diam. Kat badan tapi Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Bahasan sifat wujud, iaitu wajib syarak di atas kita i'tiqad di hati kita akan bahawasanya Tuhan itu tentu dan sungguh tiadanya, bukan tak ada. Beginilah maksud daripada perkataan ulama, wujud artinya ada, yakni ada Allah Ta'ala, lawannya tiada ilah. Maka percaman kita kata ada Tuhan itu ialah kerana telah kita yakin bahwasanya alam ini baru adanya, maka tetaplah tak sah pada fikiran akal kata alam ini ada sendirinya. Kerana sebelum timbul itu ialah dikatakan sama berat hala timbul dan tidak, bahkan berat ia sebelah tak timbul kerana ia asal. Maka dengan hal sebegitu pun timbul ia, maka tetaplah dengan ada yang mengadakan. Bahasan sifat wujud, ni kita mula masuk. Dan sifat 20, bahasan sifat 20. Sifat yang pertama nisbah bilangan. Ini dia tak buh sifat pertama tu. Dia buh sifat wujud tu. Kadang-kadang dia panggil sifat yang pertama kan. Itu ni pertama nisbah sebutan, bukan nisbah tertib usuli, tertib zikri. Ini dia buh sifat wujud tu. Selalunya dibahas sifat wujud dululah. Seolah-olah sifat wujud ni rumbi bagi sifat-sifat yang lain. Terhenti atas ada dulu, ni bahas benda tak ada pun kan. Sebab tu ulama letak bahasan sifat wujud dulu, dia tak bahas kalam dulu. Iaitu dhamir syan, wajib syarak, yakni wajib pada syarak. Wajib tu di atas kita. Tengok, kalau dia buat main ibarat wajib di atas, kalau dia tak kata wajib syarak pun maksud dia wajib syarak kan. Wajib di atas kita. Bila sebut ala lil madarrah ni dengan maksud diberati oleh Allah, oleh hukum Allah ke atas kita, kita mukallaf. Dengan maksud kalau kita laksanakan dapat pahala, kalau kita tinggal mendapat dosa kan. Itu makna wajib syarak lah. Buat dapat pahala, tinggal kita jika berdosa. Wajib apa? Syarak tekan kita ni kan, syarak perberat atas kita ni. I'tiqad di hati kita. Wajib kita i'tiqad. Ni pun dia hazaf ni. Yang ni wajib kita ketahui dan juga kita i'tiqad. I'tiqad percaya, ketahui, percaya, baru i'tiqad kan. Disebut i'tiqad tu. Mana nak tahu mana benda-benda ni lain pada melalui jalan mengaji. Bila mengaji, kita menggerak-gerakkan akal kita untuk memikirkan perkara tersebut, kemudian kita mempercayainya serta diiktikadkan dalam hati. Tu dia punya proses dia tu.
Tapi dia tak sebutlah wajib ngaji. Apa sebut wajib i'tiqad. Mana nak erti mana kalau tak ngaji kan? Mesti melalui jalan ta'lim. Jadi wajib atas kita ni kita sekalian mukallaf lah. Kan? Orang yang dah capai usia akil baligh kan, umur dah sampai dah, orang kata baligh dah lagi lah kita ni. Wajib apa? I'tiqad di hati kita. Oleh i'tiqad di hati kita, i'tiqad apa? Akan bahwasanya Tuhan itu, yakni zat Allah Ta'ala tu tentu dan sungguh tiadanya. Mesti, tentu tu mestilah. Dan sungguh ti. Sungguh ni i'tibar. Sebab dia buat main dua kalimah ni. Dia i'tibar, pengakuan daripada kita. Dia panggil sungguh. Benar benda tu. Dan benda, pada hakikat benda tu, perkara yang sungguh, dia namakan sungguh ti. Contoh macam kita hukum air itu sungguh dia sejuk. I'tibar kita menghukum pada lidah kita, maka dia panggil sungguh. Sejuk yang ada pada air itu dia panggil sungguh ti. Beza kalau kita kata sungguh-sungguh ti ni lebih kurang tak apalah. Cuma segi sudut penggunaan bahasa macam isbat dengan subut lah. Begitulah. Sungguh ni kena pada isbat. Sungguh ti kena pada subut. Subut sabit sungguh pada diri benda. Sabit sungguh sifat Allah Ta'ala pada zat Allah. Kita, nisbah kita mengaku ni dia panggil isbat. Mengaku sungguh. Adanya ada Allah tu. Bukan tak adanya ni lazim bagi wujud. Bila lazim bagi ada, maka lazim dia bukan tak ada. Jadi dia panggil naqid bagi ada. Lawan bagi ada. Naqid ni bukan naqid apa nama bentik ni, mana lawan. Jadi bila kita mengaku tentu i'tiqad dalam hati kita kata ada sungguh Allah Ta'ala ni, maka ternapilah tidak adanya, tak ada Allah tu. Mana tertolaklah yang kata tak adanya zat Allah Ta'ala tu. Beginilah mana? Yang kata kita mengaku i'tiqad kata sungguh-sungguh tiada Allah, bukan tak ada Allah tu. Maksud daripada perkataan ulama, wujud artinya ada, yakni ada Allah Ta'ala. Maksud ada ni, ada Allah Ta'ala ni, ada zat Allah. Zat Allah Ta'ala tu ada, tak boleh panggil tubuh. Sebab zat Allah ni bukan bertubuh. Kita sebut zat sahaja. Dan zat kita ni boleh panggil tubuh. Sebab zat kita ni terdiri daripada jisim. Allah Ta'ala tak boleh panggil tubuh. Boleh panggil takat zat sahaja. Lawannya, lawan ada tu tiada. Itu maksud dia. Bukan tak ada. Mesti ada sungguh zat Allah tu. Bukan tak boleh terima kata tak ada Allah. Lagu mana yang kita boleh tahu, kita boleh hukum, kita boleh pegang kata Allah tu mesti ada tu. Maka percaman kita cam tang mana? Cam ni kita kata buat dalil lah. Tapi dia tak guna istilah dalil, dia buat main percaman. Percamai kita. Mana kita cam tang mana dalil kita pegang tang mana, kita sandak tang mana. Yang kita i'tiqad sungguh-sungguh kata Allah ada ni. Lagu mana? Maka percaman kita cam tang mana dalil kita pegang tu. Kata ada Tuhan itu ialah kerana telah kita yakin putih dalam hati kita bahwasanya alam ini baru adanya. Alam ni benda baru. Bukan baru istilah Melayu. Mana baru ni, alam ni ada. Kemudian daripada tak ada, asyai alam ni tak ada. Apa alam? Ma siwa Allah. Ma siwa Allah. Baharu pun orang panggil, makhluk pun orang panggil, mungkin pun orang panggil, alam pun orang panggil. Benda yang sama aja macam diri kita ni. Makhluk pun orang panggil. Tapi panggil makhluk i'tibar kita ni dijadikan Allah. Kita ni pun dipanggil juga baharu sebab i'tibar kita ni didahului oleh tak ada. Kita tak ada dulu baru ada.
Macam kita nak tahu kata kita ada tak ada, tengok umur berapa. Sebelum ada tu mana kita ada. Kan? Panggil baharu. Disebut juga kita ni sebagai mungkin sebab kita ni termasuk dalam perkara-perkara yang mungkin. Makna boleh Allah nak buat, boleh Allah tak mau buat. Dan dipanggil juga kita ni dengan alam. Sebab apa? Sebab ada kita ni menunjuk tanda kata ada yang menjadikan kita. Benda sama yang benda tu lah. Lebih iktibar panggilan ni sebab lain-lain iktibar. Ni dia kata tentang mana? Sebab kita yakin putih dalam hati kita alam ni baharu. Alam baharu ni baharu tak mana? Yang pertama dia ada, kemudian daripada tak ada, kemudian berubah-ubah alam ni. Saat panas, saat sejuk, saat malam, saat siang, saat hujan, saat kemarau, saat berbuah, saat luruh, saat hidup, saat mati, berubah alam ni. Itu menunjuk kata ada orang yang mentadbir dan mengatur alam ni. Dan kita yakin bahawasanya alam ini baharu. Makna baharu ni sebelum daripada ada kita didahului oleh tak ada. Kena pegang lagu tu sungguh. Bagi nampak dalam hati kita begitu dan i'tiqad begitu. Maka tetaplah tidak sah pada fikiran akal kata alam ini ada sendirinya. Mana boleh ada sendiri. Sebab tu istilah yang mengatakan alam semula jadi tak boleh. Proses alam. Sebab tiap-tiap sesuatu yang ada pasti ada yang mengadakan dia. Tak boleh terima sebab ada sendiri. Pasal apa? Kerana sebelum timbul itu, timbul ada tu, ialah dikatakan sama berat hala timbul dan tidak. Ini masa alam Allah tak jadikan lagi. Kita ni, dia jadi benda yang mungkin, benda jaiz dia panggil. Benda yang harus. Mana sama berat kalau Allah nak teruskan, tak ada. Allah teruskan, tak ada. Tapi kerana Allah menghendaki untuk mengadakan kita, Allah boleh mengadakan dia. Jadi kita ni terima dua belah. Macam kita nak hidup terus pun Allah boleh buat, nak bagi kita mati pun Allah boleh buat. Sebab kita mungkin benda harus kita ni. Sebab tu alam ini masa tak ada, dia ni duk peringkat mungkin. Apa mungkin? Boleh terima ada, boleh terima tak ada. Tiba-tiba alam ini dijadi ada. Mana mestilah dia dijadikan. Mana boleh benda tak ada tiba-tiba keluar mai dah. Boleh. Kereta tak ada tukang, tak ada kereta baru. Lepas tu siapa buat? Tak ada siapa buat. Boleh terima ke begitu? Benda yang tak ada orang buat, tak ada tukang dia buat, tiba-tiba produk tu boleh dah. Bila ada produk, ada penghilang lah. Kalau ada penghilang, belum tentu ada produk. Bila ada Allah, tak ada makhluk pun tak apa. Tapi bila ada makhluk, menentu kata ada Allah. Allah, kalau Allah tak mau jadi makhluk pun tak ada apa masalah satu. Kerana harus saja Allah mengadakan makhluk ataupun meninggalkan buat makhluk. Tapi nisbah bagi kita makhluk, bila kata ada makhluk, pasti ada khalik. Mana boleh benda yang tak ada, tiba-tiba dia ada dengan sendiri. Boleh terima? Tak boleh terima kan. Macam kita contoh mudahnya rumah. Tak ada tukang yang buat rumah, tiba-tiba rumah tu ada. Lepas tu pergi tengok rumah tu, cukup punya elok. Siapa buat? Tak ada siapa buat. Sembang mengarut macam ni. Kalau kita tak kata lagu tu pun, kita cempung dia buat pergi cek tengok. Doktor tolong cek tengok. Pasal belah kepala otak tak ada dia ni. Pasal dia bercakap tu benda mengarut. Kita tak boleh terima pada akal kita. Benda yang tak ada, tiba-tiba dia ada, tanpa ada yang mengadakan dia. Tak boleh terima ni sebab akal. Pemikiran akal kita tak boleh terima. Tu dia kata tu. Maka tetaplah tidak sah pada pikiran akal kata alam ini ada sendirinya. Sebab apa? Kerana sebelum timbul itu, timbul ada tu, ialah alam tu dikatakan sama berat hala timbul dan tidak. Mana nak timbul pun boleh, tak timbul pun boleh. Kalau Allah nak kekalkan tak timbul pun boleh. Allah nak menimbulkan pun boleh. Tapi dah Allah takdirkan untuk menimbulkan. Maka adalah alam ini, adalah makhluk ni. Ni kita ambil iktibar pada masa azal. Bila masa azali, alam tak ada. Pada masa tu Allah nak takdirkan jadinya alam ni, boleh. Dan Allah nak kekalkan dalam keadaan tidak ada satu makhluk pun, boleh. Terima dua belah kita. Daripada benda perkara harus ni. Tiba-tiba makhluk ataupun alam ni ada. Kita yakinlah pasti ada tukang ataupun
orang yang mengadakan dia, iaitu Allah Ta'ala lah kan, dalam tauhid kita ni. Tu kemuncak pemikiran kita ni kalau nak cari Tuhan tu kan. Nak cari Tuhan, fikir tengok kita ni mai asal pada benar, asal lagi kembali kepada peradu asal kita Nabi Adam alaihi salam. Adam tu mai pada mana? Boleh dia ada ke diri dia? Ni dan tauhid dia membawa pada kita ni memikirkan kan, ilmu yang jenis bangsa kena tafakur. Dia tak macam fiqh. Kalau fiqh ni kita telan je kan, para mujtahid dah istinbat hukum, buat keluar dah hukum daripada Quran hadis, kita hanya langsung amal sajalah, sebab kita tak mampu nak memahami Quran hadis sendiri kan. Jadi bagi orang awam lagu kita ni memazhab kan, kita tak mampu nak faham Quran hadis sendiri. Tapi kalau bab tauhid tak boleh. Tauhid kau pandang nak mikir kan, tak mikir tak lepas. Dekat pi ni macam guru mana? Aku pun tak tahu. Tok guru kata lagu tu kira lagu tu. Tak boleh. Dia tauhid dia kena fikir. Dan bagi nampak pada pemikiran kita dan satu-satu benda, istilah-istilah yang disebut tu, baru sah kita nak pegang dalam hati kita. Pegangan kita ni kuat. Kita ada dalil dan ada sandaran pegangan kita. Itu kaedah dia begitulah. Kerana ia alam ataupun makhluk ini asal. Kerana ia. Mana dah? Tang. Maka tetaplah tidak sah pada fikiran akal. Fikiran akal kita ni kata alam ini ada sendirinya. Sebab apa? Tak sah. Kerana sebelum timbul itu ialah dikatakan sama berat hala timbul dan tidak. Bahkan bukan setakat kata sama berat. Berat ia alam ini sebelah timbul. Kerana ia sebelah tak timbul. Kerana ia tak timbul itu asal. Sebab asal bagi kita ni tak ada. Bukan asal bagi kita ni ada kan. Jadi berat belah tak ada lagi lah kalau nak kira tu kan. Tapi tiba-tiba timbul juga. Ada dengan tak ada, berat belah tak ada kan. Macam kita lah, ada dengan tak ada, berat belah tak ada, tiba-tiba kita boleh ada juga. Pasti kalau kita manusia pun orang abang kata ada budak ni seorang, dia tak ada mak ayah pun tak ada, mana boleh ada. Wahai boleh Tuhan buat. Tu Nabi Adam bukan ada mak ayah kan. Kuasa Allah boleh buat. Adat Tuhan buat manusia ni kena ada mak, kena ada ayah. Tu pun kita fikir kalau orang tak ada mak ayah, tak tahu nak jengil mai pun mengarutnya kan. Mana ada orang dalam dunia ni yang tak ada mak ayah, kecuali beberapa orang lah kan. Macam Nabi Isa, dia ada mak, ayah tak ada. Siti Hawa pun mak ayah tak ada. Nabi Allah Adam lagi tak ada mak ayah kan. Itu kecuali lah, lain pada tu. Kita manusia sendiri pun bila kita sebut tak ada mak ayah, tak tahu ada saja pun kita tak boleh terima. Apatah lagi alam ini pada asalnya memanglah tak ada. Ada munafil azali wajibun. Ketiadaan kita makhluk ini pada azali adalah mesti yang wajib. Mesti tak ada dulu kan. Kemudian makna berat pula tak ada lah. Maka dengan jalan sebegitu pun timbul ia, walaupun berat belah tak ada, tiba-tiba timbul, muncul ada ia makhluk ataupun alam ni. Maka tetaplah dengan ada yang mengadakan, mestilah kita pegang. Tak boleh kan sesuatu benda yang berat belah tak ada tiba-tiba boleh timbul ada tanpa ada yang mengadakan. Tak boleh, mesti ada tukang yang mengadakan dia. Maka itulah yang mengadakan tu Tuhan sekalian alam. Mesti ada pencipta dia. No, alam tak ada macam kita lah kan, macam makhluk ni lah. Kalau tak ada tukang yang buat, mana boleh nak ada benda. Mesti ada tukang dia, pencipta dia, penjadi dia tu, iaitu Allah Ta'ala. Sebab akal kita mikir begitu. Alam ni duk ada tak? Duk ada lah, itu mungkin kita ni alam. Mesti ada. Ada satu cerita tu, Tok Guru cerita. Ada seorang lelaki-lelaki ni, dia bawa kitab satu unta. Satu unta dia bawa, penuh unta ni. Tiba-tiba lalu kot seorang perempuan tua. Perempuan tua tu duduk tengok, tu dia kitab penuh atas unta.
Dia tanya, ni bawa apa banyak-banyak sangat ni? Dia kata, bawa kitab maklum oi. Kitab apa? Kitab bab tauhid. Dia lah cerita apa? Ni bukti kata ada Allah. Sama-sama dia kata lagu tu. Unta hak dia bawa kitab tadi ni berak. Gedebuk 3 4 5 ketui. Ha dia kata tengok. Kalau ibu unta ni tak ada, macam mana tik nak ada? Orang memikir ni lagu tu lah. Kan? Dia kata tengok. Kalau ibu unta ni tak ada, tik ni nak main mana? Siapa yang kata Allah tak ada ni, kata aku nak cucuk biji mata dia dengan jarum ni. Bodoh sungguh. Dia kata tengok unta tu. Kan? Kalau kita kata ada tik unta, menunjuk kata ada unta lah. Pasal apa orang masuk hutan jumpa tik rimau lari keluar balik? Kan dia kata takut apa tu, tik belum tentu rimau ada. Woi, kalau rimau tak berak, tik tak ada tentu lah. Tapi pasal apa tentu kita cepat? Kan, puak-puak yang bukan Islam membuat Tuhan tak nampak. Masuklah hutan jumpa tik rimau tuang. Dia kata ni baru lagi ni. Mana dia duduk ada kot ni, kita takut apa? Tik je ada, belum tentu rimau ada. Boleh kata begitu? Kita tak kata pula, dia cabut dulu. Kan? Padahal tandai 3. Tang tu dia cerdik pula. Tapi metang alam dia bodoh balik. Kan? Alam semua tu. Kan? Mana sut kita. Dia jumpa humbi dia panggil. Macam kita ni penuh. Kita mai pak kita mai pada tok kita. Lah kali Nabi Adam. Tu Nabi kata kullukum min Adam wa Adam min turab. Nabi kata kamu semua wahai manusia berasal daripada Adam. Adam tu Allah buat daripada tanah. Kan? Siapa buat? Allah juga buat. Kan? Bukti kata adanya Allah Ta'ala ni. Dia bagi dalil akli lah ni. Dalil mangsa kena fikir ni. Mana dia? Maka apabila kita perhati sekali lagi, dia suruh kita perhati pula selapis lagi. Iaitu buah-buahan masalan. Dia buat main misalin pula. Kod tak nampak kot tu lah. Kita petua, kita mikir pula bab buah ni. Buah-buahan masalan yang baru timbul pada masa kita ada itu, maka tiba-tiba ianya tak lepas daripada bergerak atau diam atau bermacam-macam arat. Maka tahulah kita bahwasanya kesemua yang bergerak atau yang diam itu tentu baru kesemuanya. Kerana gerak diam itu kita tak terima kata sedia kerana beberapa dalil. Maka tentulah benda yang bergerak atau yang diam itu baru juga. Ni kita tengok. Maka apabila kita perhati sekali lagi, kita perhati kepada alam ni sekali lagi. Perhati hak mana pula? Iaitu buah-buahan masalan. Ni masalah takkan masalan. Kita ambil contoh buah lah dia kata. Yang baru timbul, yakni yang baru ada pada masa kita ada itu. Contoh kita katalah kita tanam pokok, tiba-tiba sebelum tu buah tu tak ada buah lah. Tiba-tiba keluar buah. Bila keluar saja buah tu, apa benda yang kita nak perhati? Maka tiba-tiba ia buah-buah tadi ni tak lepas daripada bergerak atau diam. Mana pada zaman yang lain-lain lah. Kadang-kadang buah tu bergerak, kadang-kadang buah tu tak bergerak. Dia panggil gerak dan diam. Bukan satu masa dia bergerak, satu masa tu juga dia diam tak. Mana bergerak pada satu masa dan diam pada masa yang lain. Dan bermacam-macam arat bagi buah tadi ni. Masa dia kecil, kalau lain. Dia naik, orang kata apa? Amboi. Kadang-kadang buah ni dia skala ya. Kan masak ke tak masak kalau tu juga. Macam buah anggot. Masak kalau lain tak? Tak ada. Kalau hijau tu, dia hijau tu. Kan? Tapi setengah-setengah buah-buahan ni, waktu putih dia kalau lain. Kan? Mai dia matang sikit dia kalau lain. Mai dia masak dia kalau lain. Mai dia ghanum kalau lain pula. Tengok buah kurma. Macam dia keluar kecil hijau. Mai dia naik rutak. Dia naik kalau merah ataupun naik kalau kuning. Mai dia jadi buah kurma. Jadi kalau koko. Kan? Dia banyak kala dia buah kurma tu lah. Dia sampai 3 kala. Pisang, cabai, masa muda hijau. Mai dia masak kuning ataupun dia kalau merah.
Kita duk tengok tu macam-macam arat. Arat ni sifat bagi buah tadilah. Kan? Daripada warna lah. Contohnya mudah kita nampak. Bila kita perhati tengok perubahan buah tadi ni. Kan? Kita pun dapat cam lah. Waktu buah tu kalau hijau, mana tak masak lagi lah tu. Pisang bila tebang celah tu buat kerepek boleh lah. Kan? Nak makan mentah lugu tu tak sedap sebab dia kelat. Dia kena tunggu masak dulu baru dia manis. Kan? Kita perhati lugu tu, maka tahulah kita bahawasanya kesemua yang bergerak atau yang diam itu tentu baharu. Sebab sebelum tu tak. Kan? Sebelum tu tak. Bila sebelum tu dia tak ada. Bila dia ada, kadang-kadang dia bergerak. Bila dia bergerak, mana gerak tu baru. Lepas daripada tu dia diam. Maka diam tu baru, mana benda yang ada selepas daripada tak ada. Lepas tu kita tengok pula buah pisang, kita tengok pula buah cabai. Pada awalnya dia kala hijau, kemudian dia nak jadi kala merah ataupun kala kuning. Itu maknanya kalau dia tu pun warna, perubahan warna tu pun baru juga. Sebab benda baru mai. Kesemuanya kerana gerak diam itu, dia kata tentu baru ke semua. Buah tu pun baru. Kan, warna-warna dia tu pun menunjuk kata buah-buah tu semua baru. Kan, perbuatan buah tu pun baru. Kan, arak-arak dia pun baru juga. Bukan setakat gerak dia tu saja baru. Arak dia tu pun baru juga. Dia kata bila kita tentu kata semua gerak diam tu kita baru ke semua. Kerana pasal apa? Kerana gerak diam itu kita tak terima kata sedia. Kita tak boleh terima. Kata sedia kala mana dari dulu-dulu lagi tak boleh sebab buah tu pun baru ada. Kemudian buah tu ada, dia bergerak. Dan dia bergerak baru bergerak. Lepas tu dia diam, makna dia baru diam. Mana sebelum tu dia bergerak, sebelum bergerak dia diam, sebelum diam dia bergerak. Sebelum tu tak ada. Macam buah kala merah, sebelum merah hijau, sebelum hijau tak ada kala, dia tak ada. Tu membukti kata benda baru mendatang. Itu menunjuk kata baru. Abang tu lah. Tu dia buat contoh buah lah apa semua. Macam salah dia Tok Ayah Hadi ni dia karang kitab untuk orang kampung kan. Bagi contoh kok kampung betul lah. Kalau kita duduk tang lain pun lebih kurang tu boleh juga. Contoh-contoh yang kita nak bawa pun tentu baru ada kesemuanya. Kerana gerak diam itu kita tak terima kata sedia. Tak boleh terima sedia kala. Sebab zat dia pun kan, biji cabai tu pun sebiji tu pun baru saja kan. Jadi sifat-sifat dia pun baru jugalah. Kerana beberapa dalil, kena ada beberapa tanda. Itulah kita bahas saat ni kan. Sebelum daripada gerak dia diam, sebelum daripada diam dia gerak. Sebelum gerak diam tak ada terus kan. Sebab buah tu pun baru saja timbul. Macam tu juga arak dia pun kan, arak dia pedas dia tu sebelum cabai, sebelum daripada dia matang dia akan pedas. Macam kita pepak lobak ya. Betul tak? Ambil cabai kecil-kecilan, biji dia tak keluar lagi pepak. Ni pepak daunnya. Cuba ada biji tu. Boleh nak tanya kan. Tu arak tu pedas, manis, masam, kelat. Tu arak buah tadi ni. Bukan kata warna saja, dia termasuk arak lah. Kan, tiap-tiap arat ini boleh kata sifat, dan tiap-tiap sifat tak boleh kata arat. Kan, pada nisbah bagi baharu boleh panggil lah arat. Zat Allah, sifat-sifat Allah tak boleh panggil arat sebab zat Allah bukan jisim, bukan jirim. Kita ni boleh panggil sifat-sifat kita panggil arat boleh. Panggil jisim, panggil sifat pun boleh. Sebab apa? Sebab zat kita ini jisim, lagi pula zat kita ni jirim. Zat Allah bukan jirim, bukan jisim. Sebab tu sifat Allah tak boleh panggil arat. Sifat kita boleh panggil arat. Macam kita, tinggi, rendah, hitam, putih, kurih, tembun kan. Tu dia panggil arat. Macam buah-buah tadi betul lah. Pedas, tawak, kelat, masam, manis. Tu arat bagi buah-buah tu. Pedak, tahu pedak? Dia nak terbedak mana main nak tenyeh getah belam di mulut. Baru tahu pedak. Dia kalau habaq saja tak nampak. Laisa man ra'a kaman sami'a. Dia kena tenyeh getah belam di lidah tu kan. Baru yakin lagu ni pedak. Haram tak sedap kan. Pedak lidah.
Ialah tokok kena getah buah belam telur. Pedak lidah-lidah. Betul makan nasi tak sedap. Tak sedap. Makan tak sedap. Dia macam Dia masuk-masuk pergi kena pedak lidah tu. Lepas tu lidah kita makan hak lain tak sedap. Sampai hilang dia punya pedak tu. hilang tadi. Baru mai balik rasa lidah tu. Tu pedak. Orang Kuala Lumpur panggil apa pedak? Tak ada. Kena buat kamus Kuala Lumpur baru. Oh. Pedak. Oh. Tak ada. Dia bukan kelak kan? Tak. Bukan. Dia pedak. Tahu Getah. Kita mau kata hai pedak piau Orang Kedah Ya. tahu. Apa nak rasa? Nanti nak makan kari. Tapi kalau Paik mulut lain. Paik kita, paik mulut ni macam demam kan. Kita makan tak rasa. Ni pedak. tapi kalau dia masak, dia tak ada rasa pedas. Tak ada getah, tak ada. Dia kena tak getah. Dia kena mentah. Dia mentah je. Dia tak mentah, dia masam je. Ni dia kena dengan getah ni, pedak lidah. Dia jadi pedih lidah, dia jadi hilang dari lidah. Pijak. Lebih kurang gitu lah juga. Lebih kurang lah. Pijak. Pija. Apa dia pija? Dia bukan kebas kan? Dah. Dia bukan kebas. Pijak. Dia rasa Dia nak rasa menghilangkan benda yang rasa. Dia boleh Pijak dia test lah. Bawah tu tadi. nak test apa pula sayang. Nanti hilang mulai kecil. Nanti gearbox ni. Ya, mak tu tengok lidah. Berubah tu. Berubah. Tadi tak ada rasa gulai. Masuk dalam gulai baru main. Baharu semua tu. Kan. Bila baharu terima binasa. Lazim dia gitulah. Mana dia? Maka tentulah benda yang bergerak atau yang diam itu baru juga. Kalau sifat dia baru, maka zat dia pun baru juga. Tentulah benda ni kena pada zat lah. Gerak diam kena pada sifat. Benda yang bergerak ni kena pada zat. Bila sifat baru, maka zat pun baru lah juga. Sebab lazim kaedah dia begitu. Kalau zat yang qadim, maka sifat-sifat pun qadim. Tak boleh zat yang qadim tiba-tiba sifat dia baru. Mana boleh? Dia tak kena pasang dia. Kan bila zat qadim, sifat pun qadim. Bila kata sifat baharu, zat pun mesti zat yang baharu juga, yang bersifat dengan sifat baharu. Tu dia kata tu. Kerana kesemua jirim itu mustahilah nak lepas daripada keduanya gerak diam tadi ni. Dan mana-mana jirim mesti bergerak ataupun diam. Kalau tak bergerak pada satu masa dan bergerak dan diam pada satu masa itu mustahil. Wajib dia bersifat dengan mana-mana satu daripada dua sifat tadi, iaitu gerak ataupun diam. Ni kaedah dah. Kan setiap jirim tak boleh lepas daripada gerak dan diam. Beginilah lebih kurang maksud perkataan ulama. Lebih kurang lah dia kata mafhum dia tu. Dalilnya ada Allah tu, wujud Allah tu. Ada baharu alam ini. Bahasa dia guna tu. Yang baru. Saya tengok. Ada baru. Ulama dia buat misal, dia tak ambil dengan benda mungkin. Sebab benda mungkin ni ada mungkin yang yujad, mungkin sayujad, mungkin fi ilmi llahi lam yujad. Sebab tu dia ambil benda baru. Baru ni benda ada. Kalau dia tak ambil dalilnya mungkin lah, dia tak ambil mungkin. Dan dia ambil baru. Sebab baru ni benda yang dah ada. Kalau ambil mungkin, padahal mungkin baru waktu lah. Tapi
kita ambil dengan ibarat baharu, benar dah. Kita ambil dengan mungkin, sebab mungkin dia banyak pembahagian dah. Mungkin yujad, mungkin yang sudah ada. Ada mungkin sayujad, ada mungkin yang selagi akan ada. Ada mungkin fi ilmillahi lam yujad. Ada mungkin, dia mungkin, tapi pada ilmu Allah, Allah tak buat. Gajah kepala 1000. Ada tak? Mana ada? Boleh tak Tuhan nak buat? Boleh. Kan? Kuasa Allah menjadikan. Itu dia panggil mungkin fi ilmillahi lam yujad. Itu ulama tak buat misal dengan baru. Dalilnya ada tak buat misal dengan mungkin. Dalilnya dalil ada Allah Taala tu, ada baharu alam ini. Ada tu. Ada dengan cara baharu alam ni lah. Mana ada selepas pada tak ada. Maka jadilah pada bicara wujud ini 3 kali wajib syarak di atas kita. Satunya i'tiqad ada Tuhan, tu satu. Keduanya i'tiqad bukan tak ada, panggil istihalah. Dan ketiganya tahu dalil percaman. Mana dalam setiap sifat mesti ada 3 benda. Kan? Yang pertama, wajib kita tahu kan, sifat Allah mengaku kata adanya Allah Ta'ala dalam bab wujud ni. Yang kedua, kena i'tiqad juga istihalahnya. Wa yajibu alaihi i'tiqadu istihalatuha. Kan? Tapi nak tahu kata tak ada, kena rupa juga. Kan? Mana dalam setiap sifat wajib, satu sifat ni, yang pertama, kita kena tahu, kita kena kenal diri sifat tu serta kita i'tiqad. Yang kedua, kena i'tiqad istihalah dia. Yang ketiga, setiap satu sifat mesti satu dalil. Setiap satu sifat satu dalil. Satu sifat satu dalil. Kalau semua sifat pukul satu dalil, hak tu orang panggil tak terlepas fardhain. Kan? Mana dalil kata ada sifat sama Allah? Begini. Mana dalil kata ada sifat baqa Allah? Begini. Mana satu sifat satu dalil, satu sifat satu dalil. Itu tuntutan syarak atas kita. Dan makna kalau kita hanya tahu ya bilang sifat, percaman ataupun dalil kita tak erti, tak lepas fardhain. Dan dalam sifat 20 ni, setiap satu sifat mesti kena tahu satu dalil. Macam orang dulu baharu alam ini. Dia tu faham kot mana baharu. Tak lepas kot. Tak ada, dia nampak kot mana. Nampak baharu ni. Dia kata dulu tak ada. Tuhan buat bagi ada. Jadi. Memandang situ lah. Bukanlah dia payah sangat kan. Wajib atas setiap orang pada kita mempercayai kewujudan Allah. Allah mesti ada. Tak boleh terima tak ada. Kalau takat wajib Allah Ta'ala ada, tak boleh terima tak ada, tak mengaku tak boleh, dia tak kemah. Kan? Tak cukup i'tiqad kita ni, mu'taqad tu tak cukup. Kemudian dia kena perkemahkan lagi pegangan kita, pegangan kata Allah mesti ada, tak boleh tak ada. Iaitu dalil. Tempat percaman kita. Dan kita cam tang mana. Ni kuat ni dalil ni sebagai mengukuhkan pegangan i'tiqad kita. Kalau dalil tak ada, dia jadi hanyut. Mudah orang nak tarik. Kita pun tak nampak kut mana kan yang boleh pegang kata ada Allah Ta'ala ni. Itu tak lepas fardhain. Sekurang-kurang dia bila ditanya kepada kita, Allah ni ada ke tak ada? Kita kata, hui ada kan. Tu ada saja ke? Boleh jadi tak ada ke? Tak. Belah tak ada, tak boleh terima. Tu istihalah tu. Kan? Hang tahu mana? Macam hang abang mai hang tahu mana? Hang faham lagu mana? Hang nampak tahu mana kata Allah mesti ada. Itu macam hang pegang tengok dia. Kan? Kita ni, kalau Tuhan tak buat, kita nak main mana? Kan? Kita nak main mana? Kita duk ada. Tu kalau kita ada, mestilah Allah tu ada. Pasal Tuhan buat kita. Kan? Kita kalau Tuhan tak ada lah, macam mana kita nak boleh ada? Jadi tu. Kan? Lepas tu kita tanya dia, kita ada? Kita duduk tambah banyak lagi. Dia jadi tak faham tu. Kan? Mana takat tu tak payah duk paksa-paksa orang awam kan. Tanya, mana dalil kata Allah Ta'ala baharu alam ini? Baharu ke mana tu? Dulu alam tak ada, Tuhan buat bagi ada. Sudah. Kan? Jangan duk bagi banyak-banyak dia jadi selewang, pukang kepala otak orang. Dia tauhid dia ni begitu je. Kita pegang kemas kuat mana pun aku pegang, Tuhan mesti ada. Pasal apa? Ni alam ni duk ada. Kan? Kalau Tuhan tak ada, macam mana alam ni boleh ada? Sudah.
Itu je. Nak bagi pegang mempercayai kewujudan Allah tu. Ini nak tolak sifat pertama ni, nak tolak pokok-pokok yang tidak mempercayai Tuhan. Dia panggil apa? Etis kan. Etis tak terima. Kalau zaman dulu tak ada etis, dia panggil dahriyah. Kan? Dahriyah. Pak dahriyah tu zaman Imam Abu Hanifah, pak dahriyah. Hampir-hampir Imam Abu Hanifah kena bunuh dengan pak dahriyah. Orang yang makul raja mikir logika akal depa. Berapa kali Imam Abu Hanifah berdebat tu dengan dahri kan. Bukan nama dia dahri, dia pak dahriyah. Habis semua ulama di Iraq, di tewas negeri ni pun habis kalah dengan dia. Seorang imam nama Imam Muhammad bin Sulaiman. Muhammad bin Sulaiman ni tinggal dia seorang saja. Yang dahri ni tak berdebat dengan dia. Hak lain semua dia kalahkan ilmu makul. Min kaedah-kaedah begini, mantik kan. Akhir tok guru dia pun sampai jemputan untuk berdebat dengan dahri ni. Susah hati dah sebab dahri ni menewaskan ramai ulama. Daripada tu duduk tidur malam tu dia mimpi ada sepokok besar. Besar pokok tu teduh elok dengan buah pun merenuh. Tiba-tiba dalam pokok duk elok orang kampung duk boleh makan, tiba-tiba ada seekor babi keluar mai. Babi tu makan habis. Naik atas pokok, orang makan pokok. Oh, siakan babi naik pokok. Dia makan habis pokok tinggal serantin je. Dia duk talar nak pergi nak makan dah, tiba-tiba keluar seekor harimau. Tokam babi tu, bunuh babi tu mampui. Bangkit Imam Muhammad tadi ni. Dengung tengok apa isyarat mimpi ni. Mimpi lagi. Kan? Cukup marah kita cerita bab mimpi ni. Tu dia pun duk mendengung apa maksud takbir mimpi ni. Maka tak lama Imam Abu Hanifah pun mai tengok muka tok guru dia ni susah hati. Masa tu Imam Abu Hanifah sekitar 17-18 pun. Dia kata, awak tok guru minta izin saya nak tanya tok guru, awak muka tok guru susah hati. Dia kata, dah hari duk ajak debat. Ramai dah ulama-ulama besar pun dia tewaskan melalui ilmu mantik dia ni. Aku duk susah hati, makna bukan calang orang kita nak berdepan ni. Satu. Yang kedua, aku susah hati dengan sebab aku tak dapat jawapan apa maksud mimpi aku. Tok guru mimpi aku mana tok guru? Saya minta maaf lah kalau cancar banyak sangat ni. Kan? Cerita mai sikit kok saya tahu. Macam hantar try tengok tok guru dia kata. Dia tebang tetapi izinkan untuk saya takbir mimpi ni. Apa maksud dia? Maksud sepohon kayu yang rimbun buahnya yang banyak, itulah kan peranan para alim ulama yang menaungi masyarakat orang-orang awam. Orang awam boleh ambil manfaat, boleh tumpang banyak benda. Namun kemakmuran itu tidak kekal lama dengan sebab datangnya seekor babi memusnahkan pokok tu. Kalau tu guru nak tahu babi tu dahri tu. Kemudian babi ni hampir-hampir dia memakan satu ranting yang terakhir. Kalau Tok Guru nak tahu ranting terakhir tu Tok Guru ya. Tu harimau tu saya. Tok Guru dia faham. Tak apa. Tok Guru dah cakap banyak, tak apa. Jom kita pergi. Pergi terus tu yang bila naik Imam Muhammad, Imam Abu Hanifah duduk bawah. Dia tanya soalan, Tok Guru dia tak jawab, Imam Abu Hanifah jawab bawah. Kan satu kan. Awal Tuhan yang tidak ada awal. Kan dibahas selalu. Macam mana benda ada kita tak boleh nampak. Oh, Imam Abu Hanifah ada 4-5 soalan tu kan. Ya, sekali Imam Abu Hanifah tewaskan dia. Dan masa tu Imam Abu Hanifah baru 17. Dah hari tu dah 5-60 lah. Itu hebat Imam Abu Hanifah tu. Memang makmur dah. Tu sejarah mula dia dengan Pak Dahri. Lepas tu dia connect jadi imam, Pak Dahri kepung dia. Berapa kali dia nak bunuh dia. Pak etis ni lah. Tak percaya wujudnya Allah. Tak perlu dia kata percaya. Bila percaya tak percaya pun kita makan hidup sama tu juga. Dia pakai logik gitu kan. Jadi biasa lumrah alam bunyi pun kan. Apa ni dia tak kembali kepada Allah. Kita orang Islam tak. Dia kembali kepada umbi kita ni. Tu kena tahu tu. Percaman tu dalil lah. Ketiganya tahu dalil. Apa dalil? Percaman. Terjemahan pada dalil itu percaman yang menunjukkan nasihat dalil al-mursyid ilal madlul,
Mana yang menunjuk. Oh, bahasa tani, bahasa Melayu kata percaman. Kita cam tang mana? Demikianlah. Begitulah dalam bab sifat wujud ni dikiaskan yang lagi-lagi yakni sifat-sifat yang lagi akan datang hingga akhir sampai kaunuhu mutakaliman. Maka janganlah saudara-saudaraku memadai dengan semata-mata hafaz dan lancar pada lidah jua. Oh, apa sifat pertama wujud artinya ada, lawannya tiada, mustahil tiada, dalilnya baharu alam ini. Kan? Banyak gitu lah. Yang kedua, qidam artinya sedia. Kan? Sedia artinya apa? Sedia. Lawannya lawan apa? Silam sedia. Baharu lah. Lawan baharu, dalilnya alam ini, semua alam. Kan? Boleh hafal, orang tanya nampak ke benar? Tak tahu, aku kira sebut gitu sudah. We complete set. Tak mau. Dia setiap sifat dia kena i'tiqad istihalah, kena tahu mustahil untuk kita i'tiqad istihalah. Kemudian kita kena tahu dalil bagi setiap sifat. Kan? Memadai dengan dalil ijmali. Lagu mana yang hang faham kata ada Allah dengan alam ni? Aku faham kata pasal Allah buat alam ni lah. Pasal alam tu ada. Kalau Tuhan tak ada, macam mana alam boleh ada? Untuk kat tu sudah. Memadah lah. Dan bawah sikit daripada tu, macam mana hang cam kata Allah tu ada? Aku nak abad kat hang, aku tak tahu. Tapi aku faham. Tu dia panggil dalil ijmali. Kan? Tak nama muqallid lah. Hang ada cam tak nak? Aku cam. Cam tang alam ni. Kod mana yang hang cam? Aku nak cerita, aku tak tahu. Kan? Itu pun lepas. Lepas. Aku nak cerita kat hang tak tahu. Tapi aku nampak. Kita nak jelas kat dia tu, kita tak erti. Kan? Ada setengah tu kan. Kau mana pegang kata alam ni menunjuk kata ada Allah. Hang kira kod mana? Dia duk garu. Aku nak cerita kat hang payah. Aku pun tak tahu nak kata aku mana. Tapi aku faham kod alam ni. Dalam perut dia tu dia nampak. Alam ni duk ada mana ada tukang dia tu Allah lah. Jadi ya. Tapi dia nak habaq cara terang tu dia tak faham. Dia nak buat penerangan tu dia tak erti nak terang. Memang ada punya dalil ijmali tu. Tapi bila boleh kait alam ni ambil ada alam ke baharul alam dia lain tu. Dalil ada alam dengan baharul alam dia lain. Itu bahasa lain lah. Dia tak mau nak sentuh tu. Itu lain lah. Tu bagus lagi bagus. Dengan cakap pandai hafal ya. Sifat ketujuh kudrat artinya berkuasa. Lawannya lemah, mustahil lemah. Dalilnya baru alam ini. Itu kan. Nampak aku mana? Ingat senang nak buat alam. Kalau tak ada kudrat, taubat tak boleh buat. Jadi kita kat tu. Kan? Nak bahas kudrat ta'aluk tu. Apa pergi payah. Jadi pening. Dengan nampak pada mata hati, nampak suluhan hati kita ni, maka sentiasalah dinamakan. Dengan tak nampak pada mata hati, jangan semata-mata hafal dengan pelancak pada lidah saja. Padahal dalam hati kita tak nampak wajah kok mana pun. Kita pun terawang-rawang. Kalau duk lagu tu maka sentiasalah dinamakan muqallid wallahu alam. Muqallid ni khilaf ulama. Tapi jumhur mengatakan beriman. Kalau Imam Sunusi Ibn Arabi kata kafirun. Beratlah. Tapi muqallid walaupun jumhur mengatakan beriman, pada ayat kata imannya bagaikan sabut yang hanyut, ikut tangan mana nak lekat. Muqallid ni. Wa kullu man qallada fit tauhidi imanuhu lam yakhlu min tardidi. Dalam matan jaharah, wa kullu man qallada fit tauhidi, setiap orang yang bertaklid dalam bab aqidah ni, imanuhu, imannya tu lam yakhlu min tardidi, imannya tak kejap. Boleh terpengaruh lagi dengan ajaran-ajaran lain. Mai orang lain contoh-contoh, dia tak boleh faham sungguh cara ni, dia tak pegang kejap, akan turut fahaman lain pula. Sebab barangkali fahaman tu dia lebih nampak punca, dia tak jerak pada masalah percaman dalil tadi ni. Dia panggil taklid. Orang taklid ni bahaya hak ni, duk turut macam-macam, duk Islam elok-elok, murtad. Duk ahli sunnah elok-elok, dia Wahabi. Dia gitu.
di Syiah kan. Dia tak pegang kukuh. Kan pegang kukuh ahli sunnah. Bab-bab sifat 20 ni kena pegang sungguh dalil. Kalau bab-bab nak turut fiqh lah apa ni mudah kita jawab. Pasal apa yang hang nak buat aku ni? Tok guru bab aku tu. Aku tak alim. Aku pegang tu buku kata apa. Selamatlah kita. Kan? Kita pegang dengan ulama kan. Macam kita setiap hukum mana dalil, mana kita tahu. Setengah kita tahulah. Setengah bukan semua. Setengah tu mana sikit kita tahu lah. Kan? Cukup lah selamatlah kita. Tapi bab akidah tak boleh. Bab akidah setiap satu sifat satu dalil. Satu sifat satu dalil. Tapi dalam bab fiqh lah apa semua, kita tak diberati untuk mengetahui mana dalil dia. Kan? Kunut sunat ke wajib? Mana dalil? Lah kita nak apa hadis? Kan? Dalam kitab fiqh, betul lah kita ni. Muhammad dah cukup selamatlah kita. Kalau orang kampung dulu, boleh ke tak boleh buat aku ni? Tok guru duk habaq boleh. Bukan kita taklid tok guru tu. Dan abang kata kita kemampuan kita untuk mencari gali hukum ni kita tak sampai lah. Dia memadah dengan kata tok guru para ulama sebab wajibun taqlidu habri minhum kan. Bab fiqh dia gitu. Bab tauhid tak boleh. Turutnya. Lagu mana yang hang kata hang nampak lagu mana kata Allah tu ada? Aku nak habaq tak tahu lah. Tapi ayahku duk kata lama lah kata ada. Macam mana ayah hang kata boleh dah? Mana aku tahu dia kata ada. Nah. Kalau lagu tu tak boleh. Dia jadi muqallid. Tang pegang Allah tu sabit beriman. Kalau dia tak pegang kata ada Allah, tu tak sabit iman lah, kufur kan. Tapi nak kemas lagi iman dia tu kena tahu wajah istidlal dia tu kan. Pegang sungguh-sungguh dalam hati kita bahawasanya Allah Taala ni pasti ada kan. Mesti ada kok mana pun. Tak nanti kita ada tak ada kan. Ini bukti tu ada ni fandur ila dalam matan jahrah. Fandur ila nafsika thumma taqili lil alami al-ulyi summa sufli tajid bihi sun'an badi al-hikami lakin bihi qama dalilul adami. Tanjarah. Tanjarah sedap dia punya ni kan. Sila-sila dah boleh lah kita baca ni matan kita pegang hujah-hujah ulama gitu lah. Sampai jarah tak banyak pun, tak sampai beratus pun kan. Quran dia apa tak? Quran dia apa? Matan. Apa? Kau lebih lagi ya. Tu kita baca lebih-lebih kurang gitulah. Kena bahasan sedap-sedap kena buka kitab-kitab misal ni bahasan secara umum ginilah. Bahasan sifat qidam. Bila itlaq bahasan kena pada masadaq. Itlaq bahas baru kena pembahas. Kan? Kena bahasan ni nak kepada masadaq iaitu kena kepada zat Allah dan sifat Allah. Tu maksud bahasan. Kalau bahas ini kena kepada kita yang membahas. Maka dia sebut sini bahasan. Nak di situ iaitu masadaq ataupun kharij dia panggil nak ke diri zat Allah. Bahasan sifat qidam. Wajib juga yang ni sebagaimana pada sifat wujud dulu ni, wajib tu dengan jalan syarak. Ni wajib dengan sebab diwajibkan oleh syarak. Jadi syarak kita maklum, syarak hakiki Allah, syarak majazi adalah Nabi kita. Mana diperwajibkan oleh Allah dan Rasul ataupun diperwajibkan dalam perundangan undang-undang Islam kita ni. Di atas kita mukallaf ni buat apa? I'tiqadkan, simpulkan kepercayaan kita, kemahkan kepercayaan kita tu. Percaya apa? Sedianya Ta'ala. Sedianya Allah Ta'ala. Kalau ginahu lah. Sedianya Allah. Hal keadaan Allah tu Ta'ala. Kalau orang nahu macam gitulah kan. Ta'ala tu hal bagi dhamirnya tu kan. Nahu i'rab diri kan. I'tiqadkan sedianya Allah Ta'ala. Wajib kita mempercayai, memperkukuhkan kepercayaan kita, pegang kemas-kemas. Tu baru nak i'tiqad tu. Jadi kita apa sebut i'tiqad tu? Percaya sungguh-sungguh
kan, pegang kuat-kuat kan, simpui kemas-kemas. Itu makna i'tiqad tu. Jangan bagi longgar. Longgar apa? Percaya sungguh kata sedianya Allah Ta'ala. Lagu mana? Dengan makna yang kata sedia tu lagu mana? Bukan ia Allah tu dahulunya. Nya Allah tak ada. Kan? Kena pegang sungguh ketiadaan permulaan, ataupun dalam bahasa lain diterjemah dengan perkataan sedia ini. Sedia ni dia panggil panggilan. Sebab sifat Allah ni 4 perbahagian tu. Bahagian yang kedua dia panggil sifat salbi, sifat salbiah. Yang mana sifat salbiah ni kan, makna dia tidak ataupun ketiadaan. Apa maksud sedia? Maksud sedia ni ketiadaan permulaan. Allah ni tak ada mula. Sedia kala duk ada, sedia dah. Ni zat Allah dan sifat Allah tu tak ada permulaan. Zat Allah pun tak ada mula. Sifat-sifat Allah pun tak ada mula. Sedia kala lagi. Dari dulu sampai bila-bila. Duk lagu tu lah. Bahasa kita nak bagi mudah faham. Kita kena pegang, percaya sungguh-sungguh keadaan Allah, sifat Allah begitu. Ini sifat salbiah. Panggilan dia ni sedia. Apa maksud sedia? Ketiadaan permulaan. Tu dia terjemah sini. Dengan makna bukan ia dahulunya tak ada. Tu orang kata ternafi permulaan. Tetapi barang yang tak layak bagi Allah. Apa? Mula tu. Ternafi permulaan. Bukan menafi, ternafi, tertakdak daripada awal lagi. Kalau menafi ni menolak, tertolak ni daripada awal. Contoh macam macam kucing tidak bertanduk. Tanduk itu ternafi daripada kucing. Sebab bukan perlu buang tanduk, memang daripada awal-awal lagi kucing tak ada tanduk. Tapi kalau kita kata kucing tak ada bulu, memang kucing tu tak ada bulu. Itu dia panggil menafi. Sebab asal dia ada bulu, tercukok buang bagi jadi dogoi. Lepas pada tu kita hukumkan kucing itu tak ada bulu. Betul tak? Tak ada bulu. Itu dia panggil menafi, menolak. Ternafi ni tertakdak. Ni sifat salbiah ni, sifat tertakdak. Tertakdak. Apa yang tak ada? Mula tu tak ada. Kita ni ada mula. Semua makhluk ada mula. Mana-mana makhluk pun ada mula. Allah, sifat-sifat Allah, zat Allah tiada permulaan. Itu bagi salbiah tu. Dia nak reti dia ketiadaan. Sedia tu panggilan. Macam orang panggil apa? Orang panggil orang bahasa Melayu kita apa ada? Apa makna dogoi? Dogoi itu panggilannya. Maksudnya tak ada rambut. Apa maksud mandui? Maksud dia tak ada anak. Orang panggil mandui. Pasal apa kita kata bila sebut awak panggil kata-kata kat dia mandui, dia tak ada anak. Nak tak ada anak. Panggilan panggil apa pun. Jadi dalam bahasa bab tauhid ni bila sebut sedia, nak apa? Nak abang kata ternafi permulaan. Tak ada mula pada ada Allah Ta'ala tu. Sedia kala lagi Allah begitu. Adanya Allah tu. Tu bukan ia dahulunya tak ada, kemudian ada ia Allah. Bukan maksud dia gitu. Maksud sedia tu bukan dia gitu. Bukan dulu tak ada, betul baru ada. Tu nak abang kata dalam bahasa lain, ternafi permulaan ada Allah. Yang kata sedia tu, maka tak begitu hanya ia sedia kala adanya. Bukan begitu, bukan maksud ada Allah selepas daripada tak ada. Tu ada mula. Orang tak panggil sedia masa tu, orang panggil baharu. Hudus. Lawan bagi sedia, hudus, iaitu baharu. Apa baharu? Ada mula. Allah bukan ada mula. Tu sifat kamalan Allah ni. Sedia yang sejati. Kita ni pasal apa tak panggil sedia? Pasal kita ada mula. Sedianya Allah memang sedia yang sejati. Mana memang daripada permulaan, daripada sedia kala lagi tak ada mula dah Allah tu.
Ni wajib kita i'tiqad begitu. Kalau Allah ada mula, mana Allah baharu serupa kita. Bila baharu, dia pun macam kita. Mana boleh jadi Allah? Kan? Pasal dia pun baharu. Mana dia pun ada mula. Bila ada mula, kaedah ada. Tiap-tiap yang ada mula, mesti ada yang mengadakan dia. Tu hak mana pula yang buat Tuhan tu? Nah, dia nak jadi bawa pergi rengkir kot tu dah. Habis itu. Lebih kurang lah kita cerita mafhum itulah. Pedih di mata. Di mata dia nak kembang. Dia berhenti tak tu. Orang tu kata tak bergari tengok. Dia nak kembang. Tak berhenti tak. Tengok tu kan dia kembang. Dia tengok ni enggak sikit. Merenyut gitu pula. Nanti dalam tu Dia nak kembang mata. Maka sedia yang semacam inilah dikatakan sedia yang zati. Mana sedia yang tidak ada permulaan tu? Ulama-ulama usuluddin kata sedia yang zati. Apa makna sedia zati? Sedia yang hakiki, sedia yang sejati, sedia yang tak kena rintah. Istilah dia gitulah. Benda tu lebih kurang je maksud dia. Sedia yang sejati, sedia yang hakiki, sedianya Allah, sedia tidak kena rintah. Dia beringkir gitu sedap lah. Itu nanti lah. Bahasa-bahasa logo tu nanti kan nak terjemah bagi sedap-sedap logo tu kan. Awal ni kita baca gitu lah dulu. Allah alam kembang mata. Allahu akbar. Jadi nak napi ni pula kan. Lah tu dah belah. Ha? Boleh? Ni lah, mau sikit, cari tang sikit. Tak kita sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzubika min hali al-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Qabalallahu minkum.